Antara paparan menarik hari ini, tiada isu sekatan Himpunan Perikatan Nasional. Hadi tidak akan bayar denda, rela masuk penjara. Gantikan UMNO dengan Perikatan Nasional dalam kerajaan perpaduan. Pakatan Harapan tidak setuju Najib diberi pengampunan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang ditegur kerana mengatakan di dalam Islam tidak ada hukum pelepasan tanpa pembebasan daripada pertuduhan. Bekas pemimpin PAS yang kini menganggotai Majlis Ulama UMNO, Khairuddin Ahmad Ramli berkata, dakwaan Hadi bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Katanya YB Marang semakin keliru tentang hukum hakam Islam. DNAA itu adalah sebahagian daripada kerangka umum kaedah Islam Al-Aslu Bara'atu Zimmah. Al-Aslu Bara'atu Zimmah menyamai konsep seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya di mahkamah dan secara literal diterjemahkan kepada seseorang pada mulanya bebas daripada tanggungjawab. Khairuddin berkata ini bermakna seseorang pendakwa dibenarkan melepaskan tertuduh jika ada keperluan untuk siasatan lanjut. Abdul Hadi telah membuat kenyataan mengenai tiada hukum DNAA dalam Islam di Dewan Rakyat. Dia memetik kisah bagaimana pemerintah Uthmaniyah Sultan Muhammad Al-Fatih yang juga dikenali sebagai Mehmet Penakluk yang didapati bersalah kerana tersilap memotong tangan seorang arkitek bukan Islam. Bagaimanapun, arkitek bukan Islam itu memilih pampasan seumur hidup dan bukannya meminta supaya tangan pemerintah dipotong juga sebagai hukuman balasan. Menurut Hadi, kisah ini menunjukkan kuasa untuk mengampun, menuntut tindakan sama rata atau menerima pampasan adalah mengikut budi pecara pengadu. Katanya dalam Islam tidak ada dilepaskan tanpa dibebaskan, mesti dikenakan hukuman. Hadi berkemungkinan besar mengulas kes timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang dilepas tanpa dibebaskan daripada pertuduhan di mahkamah. Ini berikutan pendakwa raya menarik balik pertuduhan rasuah terhadapnya dalam kes Yayasan Akabudi. Pendakwa raya telah memetik keperluan untuk siasatan lanjut sebagai salah satu sebab pertuduhan itu ditarik balik. Khairuddin berkata, pernyataan Hadi nampaknya menggalakkan rakyat berfikir bahawa sesiapa yang didakwa langsung telah dihukum bersalah. Katanya ini kaedah yang sangat salah, bercanggah dengan Islam. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata, sekatan terhadap Perhimpunan Aman tidak perlu lagi ditimbul. Diminta mengulas mengenai perhimpunan yang dirancang Pemuda Perikatan Nasional hujung minggu ini. Adam berkata penganjur yang diketuai Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal telah dipanggil untuk disoal siasat di Balai Polis dan Wangi. Katanya kalau ikutkan kenyataan Wan Faizal, pihak polis sudah pun beri kerjasama dengan memanggil penganjur sesuai Seksyen 13 PAA. Jadi kalau ikutkan apa yang dinyatakan Pemuda PN, perkara ini selesai. Tiada isu sekatan, tiada isu halangan atau tindakan oleh kerajaan selagi tidak melanggar mana-mana ketetapan undang-undang. Pada masa lalu, susulan pembabetannya dalam pelbagai perhimpunan awam, Adam pernah beberapa kali ditahan polis, malah dituduh dan kemudian dibebaskan mahkamah. Wan Faizal berkata semasa pertemuan dengan pihak berkuasa yang berlangsung selama 90 minit, polis dan Wangi tidak mengeluarkan sebarang arahan untuk menghalang perhimpunan itu daripada diteruskan. Bagaimanapun, ahli Parlimen Macau itu berkata, Perhimpunan 16 September yang dirancang Pemuda PN di Bukit Bintang akan menjadi sambutan Hari Malaysia berbanding tujuan asal membantah keputusan melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada pertuduhan di mahkamah. Pada Isnin, Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han dilaporkan memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap penganjur dan peserta perhimpunan dan ketika itu menyatakan tiada permohonan permit diterima pihak berkuasa setakat ini. Mula selanjut ada menegaskan Akta Perhimpunan Aman 2012 telah menghapuskan keperluan untuk mendapatkan permit polis untuk perhimpunan awam dan sebaliknya hanya pemberitahuan rasmi diperlukan berserta kebenaran daripada pemilik permis perhimpunan. Katanya tujuan PAA termasuk pindaan 2019 adalah untuk fasilit atau mudahkan himpunan sesuai hak warga negara untuk berhimpun. Kerajaan Perpaduan angkat peranan PAA sesuai tujuannya. Beberapa bulan sebelum menang kerusi Parlimen Hang Tuah Jaya pada PRU 15 tahun lalu, Adam dan pemimpin pemuda PH lain antara yang disoal siasat polis berhubung protes turun 23 Julai di Kuala Lumpur yang diadakan sebagai tindak balas terhadap kenaikan barang di bawah Perdana Menteri ketika itu Ismail Sabri Yaakob. Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dua lagi yang disaman oleh Ahli Perniagaan Tan Sri Halim Saad diarahkan oleh Mahkamah Tinggi hari ini untuk memfailkan pernyataan pembelaan mereka pada atau sebelum 6 Oktober ini. Sama yang difailkan oleh bekas pengurusi eksekutif dan pengarah renong itu adalah berhubung dakwaan beliau mengalami kerugian selepas diarahkan kerajaan menjual saham miliknya dalam Renong Berhad 23 tahun lalu. Selain Dr. Mahathir yang disaman atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri ketika itu,
Halim turut menamakan bekas Menteri Kewangan II, Tan Sri Nur Muhammad Yaakob atas kapasitinya sebagai penasihat ekonomi khas kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia selaku defender. Peguam Persekutuan, Imtiaz Wisni Aufa Osman ketika dihubungi media berkata, penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Nik Nur Amalina Mat Zaidan turut mengarahkan Zalim selaku pelantik menjawab pembelaan itu pada atau sebelum 23 Oktober. Katanya mahkamah turut menetapkan tarikh pengurusan kes selanjutnya pada 20 November ini dan semua pihak perlu memfailkan permohonan interlokutori sebelum tarikh itu jika ada. Pada 22 Ogos lalu, Jabatan Peguam Negara memfailkan notis kehadiran untuk mewakili ketiga-tiga defender dalam kes sama berkenaan. Melalui saman difailkan, Halim berkata tuntutan bila berdasarkan pelanggaran haknya oleh Kerajaan Malaysia ketika diarahkan Dr. Mahathir dan Nur Muhammad untuk tidak meneruskan pemerolehan 32.69% dalam renom berhad daripada United Engineer Malaysia Berhad menurut option jual yang dilaksanakan ke atasnya oleh UEM pada Disember 2000. Dalam penyataan, tuntutan samannya, Halim berkata pada masa material, Renom memegang 37.92% saham UEM dan beliau pemegang saham individu tunggal terbesar dan mengawal syarikat itu. Halim berkata beliau berniat untuk membuat tawaran am ke atas UEM sama ada melalui Renong atau bersama Renong untuk menswastakan UEM sebagai anak syarikat Renong yang akan membolehkan beliau memperoleh kawalan dan milikan penuh ke atas UEM melalui Renong. Katanya beliau diarahkan oleh Dr. Mahathir dan Nur Muhammad secara langsung supaya tidak meneruskan tawaran am kerana kerajaan ingin mengambil semua saham dalam UEM melalui Khazanah Nasional Berhad atau pihak yang akan dicalonkan oleh Khazanah. Katanya beliau mematuhi arahan itu kerana Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu dan kesudahannya Khazanah memperoleh keseluruhan saham UEM melalui anak syarikatnya Dana Saham Sdn Berhad dan dengan itu memperoleh kawalan terhadap UEM yang ketika itu memiliki 32.6% saham Renong. Halim dengan itu memohon pengisytiharan antaranya beliau pemegang saham Renong dan bukannya UMNO selain mendakwa kerajaan melanggar perkara 8/1 atau perkara 13/2 Perlembagaan Persekutuan kerana gagal memberikan pampasan yang memadai kepadanya. Beliau juga memohon perintah supaya kerajaan membayar pampasan kepadanya dan menuntut ganti rugi am, ganti rugi teladan dan teruk, faedah, kos dan relief yang sesuai oleh mahkamah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata dia akan memilih masuk penjara daripada membayar denda jika disabitkan bersalah dalam kes mahkamah yang mungkin dihadapinya. Katanya wang denda itu lebih baik disalurkan kepada Pusat Asuhan Tunas Islam, Badan Didikan Awal Kanak-kanak yang diperkenalkan PAS. Katanya tidak tahu sama ada hukum penjara atau denda, tapi saya pilih penjara. Kalau denda lebih baik bagi pada pasti, dema pada pasti. Hadi disiasat bawa akta hasutan dan akta komunikasi dan multimedia kerana berkata kuasa pengampunan pesalah patut diberikan kepada keluarga mangsa. Menyifatkan amalan sekarang bertentangan dengan Islam, dia dianggap mempertikaikan kuasa badan itu yang diketuai oleh Sultan di peringkat negeri dan yang di-Pertua Agong di peringkat pusat. Pemimpin tertinggi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disabitkan bersalah dalam kes liwat dibebaskan daripada penjara selepas gabungan itu menang dalam pilihan raya umum 2018 selepas mendapat pengampunan penuh diraja. Kertas siasatan terhadap Hadi sudah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara pada minggu lepas. Setakat ini belum ada keputusan dibuat sama ada kes itu akan dibawa ke mahkamah atau tidak. Hadi yang juga anggota Parlimen Marang disiasat bawah Seksyen 4 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Bagi kesalahan bawah Seksyen 4 diperuntukkan denda sehingga RM5,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Seksyen 233 penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan pula memperuntukkan denda tidak lebih RM50,000, penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Parti Perjuangan Tanah Air mencadangkan Perikatan Nasional menggantikan UMNO yang didakwa menjadi duri dalam daging terhadap pelbagai masalah dalam negara. Presiden Perjuangan Datuk Seri Mukesh Mahathir berkata, jika gabungan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu enggan berbuat demikian, PN dan Pakatan Harapan boleh mempertimbangkan untuk memeterai perjanjian kepercayaan dan pembekalan bagi memastikan pentadbiran negara berjalan lancar. Katanya kalau boleh adakan satu perjanjian supaya mereka tidak ambil ahli Parlimen UMNO dan PM boleh buat CSA dengan PH atau sertai kerajaan perpaduan gantikan UMNO yang mewakili orang Melayu. Masalah selesai, sudah tentu akan ada perbezaan antara PH dan PN, tetapi kalau boleh diketepikan, lakukan demi kebaikan dan masa depan negara. Mukhlis mendakwa ketidakstabilan politik ini berpunca daripada UMNO yang menimbulkan pelbagai isu. Terbaru katanya membabitkan keputusan Mahkamah Tinggi melepas tanpa membebaskan Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan membabitkan kes Yayasan Akabudi 4 September lalu. Katanya UMNO hanya ada 26 ahli parlimen
Gugurkan mereka ada lagi 118 kursi termasuk Ahli Parlimen Muar mewakili muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Masih cukup untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Bagaimanapun Mukis berkata, PN masih dihalang daripada mengambil Ahli Parlimen UMNO yang dibimbang bakal menimbulkan pelbagai masalah lain. Bekas Ahli Parlimen Jelun itu mendakwa tidak mustahil sekiranya lama-kelamaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak turut dibebaskan. Katanya isu ini memberi kesan tidak baik di mata negara luar. Najib disabitkan bersalah pada Julai 2020 atas tuduhan salah guna kuasa, pengubahan wang dan pecah amanah membabitkan RM42 juta dana SRC International. Bekas Presiden UMNO itu mula menjalani hukuman penjara 12 tahun pada 23 Ogos tahun lalu selepas Mahkamah Rayuan menolak rayuannya. Disusuli Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman asal. Pakatan Harapan kekal dengan pendirian untuk tidak bersetuju pengampunan diberikan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Bagaimanapun, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, walaupun PH tidak bersetuju namun gabungan itu tidak mencampuri urusan berkaitan pengampunan terbabit. Katanya itu memang pendirian kita, cuma proses pengampunan ini ada proses tertentu dan akhirnya ia adalah di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Namun jika ingin bertanya sama ada bersetuju, sebagai PH kami tidak bersetuju dan kami juga tidak mencampuri urusan terbabit. Rafizi berkata biarpun tidak bersetuju dengan pengampunan terbabit, Najib berhak membuat permohonan untuk diampunkan seperti termaktub dalam perlembagaan. Katanya sama ada kita bersetuju atau sebaliknya, akhirnya ia terpulang kepada mereka yang memiliki mandat untuk memberi pengampunan dan ia bukan daripada kerajaan. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi, kini Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati Najib bersalah di atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana SRC. Muhammad Nazlan sehubungan itu menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ke atas Najib dan keputusan itu dikekalkan Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 serta panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tuan Tengku Maimun Tuan Mat pada 23 Ogos tahun lalu. Bekas Perdana Menteri itu bagaimanapun memfailkan petisyen pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 2 September 2022. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.